Julai 2022 dalam angka kajian yang terakhir, masih ada 136,000 isi rumah dalam kategori miskin sekarang. Adalah mengaibkan dan memalukan kalau kita izinkan kelompok ini bersama 308,000 isi rumah dalam kategori miskin dan pimpinan hidup dengan mewah dan terus mengutip habuan yang bukan hak mereka. Haram bagi kita, pimpinan politik atau pejabat awam, mengamalkan rasuah atau membazir dalam keadaan rakyat, sebagai rakyat kita mencecah ratusan ribu dalam kehidupan yang perit. Jabatan Perangkaan Malaysia umpamanya masih mendedahkan bahawa 20% daripada kumpulan isi rumah M40 telah beralih kepada kumpulan B40. Susulan pelaksanaan PKP yang kita dapat mengerti, dan juga bencana COVID. Tetapi ini bukan alasan untuk kita membiarkan keadaan ini berterusan tanpa langkah yang lebih berani. Saya sentuh soal pendapatan, tetapi percayalah, ukuran kadar kemiskinan mesti berubah. Selain daripada pendapatan, ialah diberi ukuran kemiskinan pelbagai dimensi, disebut multi-dimensional index, untuk mengukur kemiskinan ini lebih adil. Rakyat umumnya dan kita dalam kategori yang lebih atas ukur pendapatan itu dari segi yang lain, ya, rumah dan kenderaan dan keselesaan hidup dan pendidikan anak-anak. Tetapi bila ukur kadar kemiskinan hanya pendapatan, sebab itu ia harus diperluaskan, dan ini telah pun dimulakan sebelum ini, dan saya mahu perkara ini insya-Allah dilengkapkan, barulah disebutkan masyarakat itu benar-benar madani, yang ada keprihatinan, ada ihsan, ada rahmah dalam menjalankan tugas mereka. Penstrukturan semula ekonomi negara, sebahagiannya saya telah singgung tatkala menyebut tentang kemampanan itu bukan saja dari angka dan gedung, tetapi keselesaan rakyat umumnya. Maka dalam menentukan dasar ekonomi kita, keutamaan itu harus dianjak daripada melihat kepada projek-projek raksasa kepada projek yang boleh membantu jumlah rakyat yang terbanyak. Keutamaan kita seperti mana saya tekankan dalam penstrukturan ekonomi ini dan pemulihan dan menjana ekonomi dalam kategori keutamaan ketiga ini, termasuklah bidang ekonomi hijau dan renewable energy, soal digital yang merupakan cabaran baru, dan tentunya aspek-aspek yang kita tinggalkan dulu yang harus diangkat semula, termasuk bidang perkhidmatan, pelancongan dan industri teknologi tinggi. Tumpuan juga diberikan kepada PKS. Semua kontrak-kontrak besar negara kita berikan kepada konglomerat atasan. Harus ada pendekatan yang lebih jelas untuk memastikan bahawa golongan yang masuk dalam kategori PKS, termasuk yang Bumi Putra, itu harus diberikan peluang supaya dapat diangkat kedudukan mereka dan tidak dibolot sama ada dalam isu perolehan dan juga kontrak-kontrak besar oleh kerajaan. PKS umpamanya
peranan setakat ini di seluruh negara membentuk 97.2% daripada jumlah keseluruhan syarikat-syarikat perniagaan di Malaysia, membayar upah kepada hampir 70% tenaga kerja negara. Jadi perkembangan kemajuan PKS itu lebih bermakna daripada mendukung kelompok konglomerat yang terpilih.